A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah SWT kerana alhamdulillah pagi ini sekali lagi dapat kita bersama-sama di dalam menjayakan majlis ilmu taman-taman syurga. Walaupun kita laksanakan dalam tempoh PKP ini, kita laksanakan dalam secara maya yang mendapat disaksikan oleh seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia tapi juga untuk sahabat-sahabat di Brunei, di Singapura, negara-negara jiran Indonesia, dan begitu juga ramai-ramai lagi yang berada di luar negara, termasuk sahabat. Ada orang macam-macam fahaman, macam-macam versi kan? Jadi istidraj ini adalah merupakan satu perkara yang bukan yang baik, perkara tidak baik yang seharusnya hendak kita elakkan. Maksud istidraj ini adalah pemberian nikmat Allah kepada manusia. Bunyi macam baik kan? Pemberian nikmat daripada Allah kepada manusia yang mana pemberian itu tidak diredainya, inilah yang dinamakan sebagai istidraj. Manusia istidraj pula membawa maksud konotasi kepada manusia yang lupa daratan, lupa diri, lupa dia siapa, ya? Walaupun berbuat maksiat, dia merasa Allah SWT menyayanginya. Istidraj, aku tak solat tapi aku berjaya. Tapi tak betul lah solat itu membawa, jadi tak betul lah solat itu membawa kejayaan. Dia hinanya, dicabarnya kan. Dia tu banyak buat maksiat tapi kekayaannya tak pernah putus. Ada pula orang sebut macam tu kan. Pernahkah kita mendengar orang menyebut perkataan-perkataan itu tadi? Jika bukan kita, mungkin orang di sekeliling kita pernah menghadapinya, pernah menyebutnya, pernah melaluinya. Walaupun ada yang menganggap kejayaan atau kekayaan itu satu nikmat dan pemberian Allah SWT, namun jangan lupa, ia sebenarnya satu ujian yang dahsyat yang mungkin boleh betul. Allah uji kita ni bukan dengan kesusahan saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi Allah uji juga dengan kekayaan. Macam Firaun, Allah uji dia dengan kekuatan dia yang mana dia tak sakit, tak pernah ada penyakit demam, pening kepala, tak pernah. Dan dengan kelebihan yang Allah bagi kat dia tu, dia lupa daratan sampai mengaku diri dia Tuhan. Kita tengok Qarun, Allah berikan dia kekayaan, kaya, duit sebanyak-banyaknya. Bayangan harta dia, emasnya berguni-guni, simpan dalam gudang, kunci yang nak buka gudang, kunci daripada emas, dan kuncinya pula memerlukan 70 ekor unta, bawa berapa banyak kunci di gudang tu. Bayangkanlah kan, macam itulah hebat Allah bagi. Tapi Allah tak redha pun. Macam tu juga dengan Namrud kan, Raja Namrud yang sombong dengan tahta kedudukan sebagai raja, akhirnya mati dengan cara nyamuk lubang hidung itu masuk dalam lubang telinga dia, akhirnya dia mati sebab dia nyamuk tu tadi, tuan. Jadi makna kata nikmat yang Allah bagi ini mungkin yang membawa kepada istidraj. Ia adalah kurniaan yang Allah SWT berikan tanpa putus kepada seseorang, walaupun dia bukanlah seorang hamba Allah yang taat kepadanya. Walaupun dia tak taat, tapi Allah bagi nikmat kat dia. Malahan dia adalah ahli maksiat yang tega, buat salah selama je. Namun bagi mereka pula, pemberian itu dianggap sebagai nikmat yang melimpah ruah, tanda Allah SWT yakin ada. Sesungguhnya Allah tidak pernah menghalang kita mencari kejayaan, tapi cuba kita fikirkan sejenak, sejauh manakah ikhlas dan betulnya jalan yang kita ambil untuk mencapai satu kejayaan itu. Jalan yang betul ke jalan yang salah? Dengan kekayaan yang kita capai betul tak menurut jalan yang benar ataupun jalan yang tidak benar? Itu kena tengok. Dan sebab kita bimbang dengan jalan yang tidak benar, kita dapat kesenangan, dapat kejayaan, tapi rupanya satu bentuk istidraj kepada kita. Kita melobi sana, melobi sini, ikut jalan yang salah, membodek sana. Contohlah kan,
bodek-bodek, lepas tu jatuhkan orang sana, jatuhkan orang sini untuk mendapatkan satu jawatan. Tak kisahlah mana-mana pejabat kan, memegang jawatan yang tinggi dengan cara menjatuhkan orang, dengan cara memburukkan orang, dan akhirnya walaupun kita beroleh jawatan, ada tak keberkatannya di sana? Kan ada tak keberkatannya di sana? Soalannya kan, adakah Allah redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Barangkali ada orang golongan yang menutup aurat, menutup aurat tapi tidak mengikut syariat agama, dan di satu pihak lagi mereka keluarkan zakat, wakaf juga bernilai tinggi, tapi dalam hati masih rasa dia rugi. Sebenarnya di sinilah ujian Allah pada kita tanpa kita sedari. Dia tutup aurat tapi dia tak semayang, contohnya. Dia buat jadi maknanya tak sempurna apa yang kita buat. Maknanya apa perintah Allah tu, mana yang kita pilih, mana yang kita buat. Sebenarnya inilah istidraj, inilah juga hakikat kebencian Allah kepada kita. Auzubillah, minta jauhkan. Kita saja yang tak sedar akibat lena dibuai dengan anggapan bahawa Allah SWT sayangkan kita. Kan? Ambillah pengajaran dari kisah Qarun yang saya dah bagi tahu tadi, iaitu orang yang terkaya ketika zaman Nabi Musa AS. Dialah manusia mendapat istidraj daripada Allah sehingga kematiannya tidak berpisah dengan harta yang dimiliki. Dia tertanam dengan harta yang dimiliki, tuan-tuan. Akhirnya Allah Ta'ala menghina kematiannya dengan menenggelamkannya ke dalam bumi bersama harta kekayaannya. Itu sebab harta yang tertanam itu dinamakan harta Qarun. Kita sebut harta karun kan. Sebenarnya harta Qarun. Kan? Istilah dia. Jadi makna kata menenggelamkan kekayaannya dengan dia sekali masuk, Allah Ta'ala tak terima dia. Allah Ta'ala tak redha kepadanya. Ya Allah, saya sudah terlalu jauh, maafkanlah kekhilafan hamba-Mu ini. Itulah ayat yang sepatutnya kita doakan. Bila kita rasa buat salah, minta ampun dengan Allah Ta'ala sebelum Allah jauhkan kita daripada Allah. Yang Allah memberikan nikmat yang banyak dengan tujuan untuk menghancurkannya. Allah bagi banyak-banyak, tapi tujuan Allah nak hancurkan kita. Yang tu yang kita takut. Kan? Allah nak hancurkan kita, bagi kita mewah, bagi kita rumah besar, bagi kita duit banyak, bagi kita segala-galanya, bagi kita pejabat yang indah, pekerja-pekerja yang ramai, menyebabkan kita rasa kita hebat kan. Tetapi sebenarnya mungkin Allah bagi ini sebenarnya satu ujian, dan tujuan nak hancurkan kita. Minta jauhkan, tuan-tuan. Rugi kita kan? Bayangkanlah, ya Allah Akbar. Itu sebab kita takut, tuan-tuan. Itu istidraj, tuan-tuan. Kan? Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat bahawa Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hamba-Nya yang selalu membuat maksiat, yang ini durhaka kepada Allah, ketahuilah bahawa orang itu telah diistidrajkan oleh Allah SWT. Hadis riwayat At-Tabrani, Ahmad dan Al-Baihaqi. Menurut Mujam Al-Lughah Al-Arabiyah, istidraj secara bahasa diambil daripada perkataan darajah, yang bermaksud naik dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Manakala istidraj daripada Allah terhadap hamba difahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Dia tak bagi one shot, dia bagi sikit-sikit hukuman itu. Ia juga berarti Allah SWT membiarkan seseorang dan tidak disegerakan azabnya. Kau nanti dulu, bagi segala. Itu sebab hari ini banyak yang menegur tentang beberapa golongan yang bercakap besar, seolah-olah mencabar Allah Ta'ala, seolah-olah menunjukkan bahawa dia itu hebat kan? Ingat, jangan lupa pada Allah Ta'ala. Istidraj ni bahaya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bahaya. Jangan main-main. Dan dia konon macam wabak lagi tahu pada wabak coronavirus ni. Dia tak ada simptom, tuan-tuan. Tak ada simptom. Nampak macam okey, nampak dia elok. Dan rupanya bala yang Allah sedang berikan kepada dia. Firman Allah SWT dalam surah Al-Qalam, Al-Qalam ayat 44, yang bermaksud kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah tarik sikit, tiba-tiba dah ke jurang, ke gaung dah, tuan-tuan. Itulah dia.
Dan bahaya tak? Bahaya. Mintalah, doalah sama-sama supaya kita dijauhkan daripada bahana istidraj ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadilah hamba yang bersyukur, tuan-tuan. Secara konsepnya, istidraj ini adalah satu keadaan di mana Allah tidak menyegerakan azab atau hukuman kepada hamba-Nya yang berdosa dan melakukan maksiat, sehingga menyebabkan individu itu terus-menerus melakukan perkara-perkara yang mungkar. Sebab dia tak sekaligus, dia nampak macam okey je, susah sikit-sikit ni biasa, dia rasa macam tu. Tapi rupa-rupanya memang Allah bagi sikit-sikit, Allah bagi sikit-sikit macam tak terasa, dia rasa dia okey, dia rasa dia senang, rupa-rupanya bala yang Allah berikan kepadanya. Malahan ada juga diuji dengan nikmat berterusan yang diberikan kepadanya, seperti kekayaan, bagi kaya, bagi wang ringgit, bagi wang ringgit yang banyak sampai tak habis dibelanja, rupa paras yang amat cantik supaya dia bangga dengan kecantikannya, dan kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, serta pelbagai lagi kesenangan di dunia, meskipun dia sering bergelumang dengan dosa dan tidak bertaubat. Bila dia buat salah, tuan, dia okey je, kan? Hati dia orang je. Dunia, tuan-tuan, dunia, kan? Kesemua itu adalah sebagai ujian daripada Allah untuk melihat sejauh mana hamba-Nya bersyukur dan terus hanyut dengan kesenangan dunia. Jadi ujian Allah bagi kita. Itu sebab dapat betul-betul hati, ya Allah, syukur ya Allah, kau berikan aku, ya Allah, syukur ya Allah. Kan, ya Allah, cara kan saya dah ajar sebelum ni, syukur itu dengan cara apa? Sedekah, bantu, buat baik banyak, buat baik banyak. Kita takut, tuan-tuan, takut. Istidrajnya Allah tak nak jauhkan daripada kita. Allah jauhkan kita daripada Allah. Bayangkan, Allah tak nak kita, tuan-tuan, tak pandang kita. Apa benda yang kita ada ni Allah Ta'ala bagi. Kan? Itu sebabnya Syekh kata, kalau kamu nak buat maksiat, jawab 5 soalan ni. Soalan pertama, kamu cari tempat yang mana Allah tak nampak kamu. Nampak? Semua tempat Allah nampak kita. Kedua, kamu jangan makan rezeki yang Allah bagi. Macam mana pula? Semua Allah bagi. Ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain mana datang. Tuan-tuan, semua muka bumi Allah. Yang keempat, waktu kamu nak dicabut nyawa kamu, minta tangguh. Aku tengah sibuk, Allah lain. Tak boleh, tuan-tuan. Malaikat maut kalau dah datang, itu padam lagi. Tak capek, tak lambat sesaat. Itulah time. Dan yang kelima, waktu kamu nak dimasukkan ke dalam neraka, kamu tangguhkan, kamu ibadah dulu. Nanti tentukanlah kamu masuk neraka ke syurga. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Akhirnya dalam 5 soalan ni, bukan 5, tak ada satu pun daripada 5 tu kita boleh jawab, tuan-tuan. Semua jawapannya nak menunjukkan kekosongan. Itu pun pada orang yang lupa daratan, manusia yang istidraj, pada dia tak nampak benda ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cerita pun lah, dia tak rasa, tuan-tuan. Itulah punya lampi dan madai orang yang madai ni macam bengap habis lah. Orang yang istidraj ni, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bermaksud, apabila kamu melihat Allah SWT memberi kepada hamba-Nya daripada perkara dunia yang diinginkannya, sedangkan dia terus melakukan maksiat kepadanya, maka ketahuilah bahawa perkara itu adalah istidraj. Riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Al-Tabarani dalam Al-Awsat. Pada hari ini, maknanya kita tengok macam mana keadaan kalau orang tu diberikan nikmat-nikmat dunia, dia berikan segala yang diinginkannya, sedangkan dia terus buat salah, buat maksiat, buat dosa pada Allah, maka bersaksilah sebenarnya yang dia itu sebenarnya adalah perkara ini adalah satu bentuk istidraj kepadanya. Ingat. Pada hari ini dah banyak situasi seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang berlaku kat depan mata kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Orang tu kaya raya tapi perangai tak apa-apa, tuan-tuan. Kaya raya, bono yang salah tu dipertahankan sebagai betul. Kaya raya, duit banyak, tapi rupa tak tahulah orang ke memang tak tahu, tuan-tuan. Laki ke perempuan, tak tahulah, tuan-tuan perempuan sekalian. Tak tahu. Mempamir-pamirkan. Dan akhirnya, apa juga yang kita buat,
orang akan nampak. Dan ada pula yang follower dia tu ngikut-ngikut dengan tuan-tuan. Ni saya tak cakap sesiapa, cakap siapa. Ni contoh. Makna kata dalam keadaan ni hati-hatilah tuan-tuan. Hati-hati. Tidak mustahil jika ada di antara kita pernah berfikir mempersoalkan tentang kehidupan orang lain di hak amat berjaya dan mempunyai pelbagai nikmat dan kesenangan dunia, sedangkan individu itu sering melakukan perkara-perkara mengkhusyuki Allah. Kita tengok dalam Facebook, kita tengok dalam YouTube, kita tengok dalam IG, Instagram, tengok kehidupan orang-orang lain. Kan kita kata, dia ni, aku tengok perang ni tak apa-apa, tergedi-gedi, meloncek-loncek kan. Tak apa perangai pula dia ni, tak apa video yang dia rakam ni, tapi ramai pula yang suka kat dia. Kayu-kayu, duit banyak, ya Allah Akbar, macam mana lah boleh jadi macam tu. Dan bila kita cakap pula, dia kata apa? Kalau kita tegur, dia kata, kau dongki, kau cemburu, kau banyak masalah ni, dia kata kan. Sedangkan ini bukan dengki kan. Jadi mana dalam keadaan ini, itulah kita bimbang, ini juga adalah satu bentuk istidraj, sama ada kita sedari ataupun kita tidak sedari. Dia mempunyai pelbagai nikmat dan kesenangan dunia, sedangkan ini bukan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Sesungguhnya siapalah kita untuk menilai setiap kurniaan Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, kerana setiap yang berlaku itu mempunyai pelbagai hikmah yang tersirat yang tidak kita ketahui. Jadi jangan kita petikaikan, macam manalah aku ni semayang, apa pun tak dapat. Kata-kata dia tu perangnya macam-macam, tapi kaya-kaya, kereta besar, duit banyak. Aduh, hai. Siapa kita nak mempersoalkan apa yang Allah berikan? Dan bila saya kongsikan hal ini, kita nampak betapa sebenarnya, bahawasanya walaupun duit tu banyak, belum lagi berkat, tuan-tuan. Itu sebabnya kalau ada orang yang menyambut hari lahir, ucapan saya akan berikan, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itulah ucapan yang saya berikan. Yalah, panjang umur nyusahkan orang buat apa? Itu sebabnya biarlah panjang umur dengan kebaikan, ada manfaat pada orang lain. Dan yang keduanya, dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Murah rezeki tapi tak berkat apa-apa. Allah bagi macam-macam, yang penting nak berkat. Berkat tu yang kita nak. Maka, kerana setiap yang berlaku itu punya pelbagai hikmah yang tersirat yang tidak kita ketahui. Adalah sebabnya Allah tak bagi kita kaya sekarang. Adalah sebabnya Allah Ta'ala tak bagi kita harta yang melimpah ruah macam orang lain tu. Adalah sebabnya Allah Ta'ala tak bagi sesuatu pada kita. Tapi Allah bagi sesuatu yang kita kena yakin itu adalah yang terbaik sebenarnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44 yang bermaksud, ketika mereka tidak mengambil pelajaran dari kemiskinan dan sakit yang kami timpakan kepada mereka, kami uji pula mereka dengan rezeki yang banyak. Kami bukakan semua pintu untuk memperolehi rezeki tersebut hingga pada saat mereka senang dan tidak bersyukur dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Datanglah azab dengan tiba-tiba, maka mereka lalu bingung, putus asa dan tidak mendapatkan jalan keselamatan. Surah Al-An'am ayat 44. Bila Allah bagi sakit, bila Allah Ta'ala bagi kemiskinan, kan, bagikan pengajaran, bila mereka tak dapat pengajaran, Allah ganti pula, bagi kaya pula, bagi senang pula, kan. Tetapi pada ketika itu, kalau mereka tidak bersyukur, mereka tak menyedari bahawa, maka datanglah azab kepada mereka secara tiba-tiba, maka bingunglah mereka, putus asa, mereka nak mati dan sebagainya. Maka mereka tidak akan mendapatkan pun jalan keselamatan, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi makna kata, hati-hatilah, tuan-tuan. Hati, sentiasa ingatkan diri kita. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri dan nilaikan sendiri mengenai kehidupan kita. Kalau kita sedar bahawa kita sering melakukan perkara-perkara mungkar yang dimurkai Allah dan dibenci Rasulullah, namun kita masih diberikan pelbagai nikmat kehidupan yang tidak putus-putus, itu bererti semuanya hanyalah istidraj ataupun tipu daya, tuan-tuan. Tak ada maknanya, tuan-tuan. Kaya tapi tak. Ya. Ia adalah semata-mata untuk menguji keimanan kita, sama ada kita akan terus hanyut dengan arus dosa dan noda atau kembali ke jalan yang diredainya. Kurniaan Allah kebiasaannya diisi sebelum dan selepasnya dengan ketakwaan, kebaikan, ketaatan. Maknanya bila Allah bagi, kan, diri kita ni diisi sebelum dan selepasnya. Maknanya sebelum mendapat nikmat,
Selepas dapat nikmat, kita isikan dengan takwa, kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini seperti mana seseorang yang rajin melakukan salat malam, rajin bersedekah atau rajin melakukan salat duha yang kemudiannya Allah melimpah. Namun, ini yang kita sebut sebagai, ini tak disebut sebagai istidraj sebab dia buat kebaikan dan dia dapat pula kurniaan daripada Allah SWT. Dia dah buat baik, dia dapat pula kurniaan. Maka inilah yang disebutkan sebagai kurniaan ataupun karamah, kurniaan daripada Allah SWT kepada kita, kan, sebagai limpahan rezeki di atas usaha kita yang rajin solat malam, solat duha, sedekah, kan, kepada Allah dan niatkan kepada Allah SWT. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, cerita istidraj ini, kan, kita tengok, kan, memang berbahaya tuan-tuan. Orang tu rajin buat maksiat, orang tu rajin tapi kaya-kaya tuan-tuan. Orang tak kerjakan sembahyang 5 waktu, berterusan melakukan maksiat, derhaka, kan? Lepas tu dia kelihatan kaya dan rezekinya juga nampak mudah. Maka ini yang kita katakan istidraj yang kita nak elakkan tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, jadi apa komen-komen kita pada hari ini? Apa komen-komen kita pada hari ini? Kita tengok tuan-tuan. Sekejap Alhamdulillah. Soalan Ustaz. Mede Mahdi. Ustaz, istidraj ni sempat taubat ke tidak? Tuan-tuan sekalian, tu sebab tadi disebut yang sebelum saya check komen ni. Kan saya sebut tadi makna istidraj ni yang paling penting sekali bila kita dah menyedari kita buat salah sekarang ni. Contohnya kita kata, Allah yalah, Allah bagi aku rezeki, Allah bagi aku nikmat, Allah bagi aku duit, Allah bagi aku pangkat kedudukan, Allah bagi aku segala-galanya. Tapi aku ni tak sedar diri aku, ya Allah Akbar. Apa nak jadi dengan aku ni? Taubat segera, kita kembali ke pangkal jalan, kita mulakan balik, kan, beribadah dengan bersungguh-sungguh, minta ampun dengan Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, minta Allah tunjukkan kepada kita jalan-jalan yang benar, ya. Syarifah Sofia, Assalamualaikum. Salam Jumaat Ustaz. Salam Jumaat. Muhammad Nur Syamsuddin Rusdi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Rafizah Samad, hari ulang tahun kelahiran, semoga dipanjang umur dengan kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan keberkatan. Ingatkan nak ucap birthday kat saya, belum lagi. Halimah Nordin, murah rezeki tapi tidak berkat. Betul. Rozaini Jasni, Assalamualaikum Ustaz. Salam penghulu sekali hari, ya, sama kepada Puan Rozaini Jasni. Terima kasih. Abdullah, Assalamualaikum. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tunggal kali 2, hari-hari ikut saya, Fairuz Sabri. Kalau kes macam apa tu? Oh, faham. Kalau macam kes S tu istidraj juga ke? Secara kekayaan dan kemasyhuran jantina lain pakai telekung tangkap gambar letakkan Kaabah, turunkan bala pun dalam keadaan dia macam tu. Subhanallah, duit boleh beli segalanya tapi kau agama yang memusnahkan. Allahuakbar. Mata kiasan itu ke kiasan ni dah. Ini kau memang balun orang, cuma tak sebut nama, orang semua tahu ni, kan. Spesifik lah kesalahan-kesalahan tu. Wallahualam tuan-tuan dan puan sekalian, tetapi tanda-tandanya, simptom-simptomnya macam istidraj memang ada lah tuan-tuan. Rusnani Orchid Wild, Assalamualaikum dan pagi Ustaz. Salam Puan Rusnani, terima kasih. Hajani Shop, Assalamualaikum warahmatullahi. Khalidah Dahlan, alhamdulillah Pak bersama lagi pagi ni, terima kasih. Umi Dia Amelia Damia, hari suara kuat sikit dari semalam, agak tokak mikrofonnya tu yang kuat mana. Kuantan clear Ustaz, mau dengar camah Ustaz sambil masak. Oh, dah start masak lah untuk sarapan ni, mesti best kan. Okay, Hamizi Hamzah, salam Ustaz. Duk kek sofa ni live sangkut lah Ustaz. Kek sofa yang sebelum ni lock tak ada sangkut, terkejut video nanti guru bilah ya, kau minta maaf banyak. Hari ni saya try pakai wifi, sebelum ni saya pakai line internet biasa. Bismillah. Salam. Tadi Ustaz clear, alhamdulillah. Leli Musa, Kak Leli macam sihat. Inilah
Islam agama ke Kaabah kiblatku. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Halimah Nordin. Terima kasih banyak. Azria Azmir, sahabat Jolobu. Macam tak? Kan sahabat lama Puan Azriah ni, kaunselor. Rajin manggil saya ceramah kat sekolah ni, kat Jolobu ni. Simpang Gelami manggil. Sekarang kat mana? Ada Azriah ya? Tukar sekolah dah kan? Kau situ ni. Naik pangkat dah kan? Tahniah lah, tahniah. Tunggal kali dua, Ustaz boleh beri ceramah tentang terlalu tak kuasa. Apa? Terlalu tak kuasa tentang semua. Malih lah, penyakit malih. InsyaAllah, insyaAllah. Nanti kalau apa, saya pertimbangkan ya. Tajuk-tajuk Mahdi masih Ustaz sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ifah Sarifah. Macam ada sangkut sikit lah. Lain tak berapa clear. Oh ya ke? InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siti Nur Huda, Muhammad Fauzi, bersihkan tiga dengan senang terbuka betul. Radia Chudri, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ramlah berkata pagi, Ramlah tak keberkatan sama-sama. Cahaya Syamsina, Assalamualaikum Ustaz. Salam Jumaat. Syafarina Abdul Rashid, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Syamira Fiza, adinda saya pun ada juga menonton pagi ni. Terima kasih Mak Kak, terima kasih Imah Nordin. Semoga kita sebut ada jalan yang benar, InsyaAllah. Tazkirah Pak Ilmu betulkan untuk Disney. Betul, samalah saya nak betulkan Disney, insyaAllah. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan segala usaha Ustaz menyampaikan ilmu pada kami, insyaAllah. Alhamdulillah kita dah buat betul-turut dah tuan-tuan subuh. Buat Timah Dahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Leli, Daman Sarah lain sangkut-sangkut saya sekala Saya ingat saya pakai line wifi lah. Kalau saya boleh adjust, saya adjust sekejap lah. Sekejap saya tengok kalau boleh adjust. Tengoklah tuan-tuan, harap-harap dah tak ada sangkut lah kita minta Okey, Fida Rahman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wan Muhammad Usnia, Wan Abdullah. Cam. Okey lang okey. Okey, Rohani Bakar dari Ampang, semoga kita diberkati insya-Allah. Afian Bahrain, salam penghulu gelari, terima kasih banyak. Arif Adli, kena pindah balik tak payah kat sofa lama tu, bukan salah sofa dia, ada masalah lain Dayang Johara Junior, Assalamualaikum Ustaz. Salam Jumaat. Dan Muzdalifah AB, salam penghulu segala hari, semoga saya senang buah rahmatnya. Terima kasih Muzdalifah, terima kasih. Azalia Zulaikha, Assalamualaikum Ustaz. Salam Jumaat, sama-sama. Kau nak tengok ulangan lah gaya lambat join live pagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Sedih kalau ejaan logat ni 9 tu ada yang silap. Tak ada masalah tu, tak jadi dosa pun salah ngejo ni tak jadi dosa tu tuan-tuan kan. Mar Semban Kelia, Nur Hidayu, Assalamualaikum Ustaz. Segar rasa pagi dengan cemas Ustaz. Alhamdulillah. JN, salam Jumaat Ustaz. Sama Segamat lain kali. Terima kasih orang Segamat. Nur Mat Jeni, Assalamualaikum Ustaz dari Kelang. Norma Mat Jeni dari Kelang, terima kasih banyak. Syarifah Lila, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Emil Syahda nak tanya, kalau di saat kita sedar kesilapan kita tapi baru kita nak belajar solat ngaji, Allah terima apa kita buat? InsyaAllah pintu taubat masih terbuka dan keampunan Allah juga masih ada untuk kita selagi mana nyawa kita belum sampai ke tenggorokan. Maknanya belum nak mati benar lagi kan. Tak, kalau dah nazak dah sampai sini dah taubat dah tak diterima tuan-tuan. Jadi nak mengaji, nak belajar balik semula tak ada masalah. Buat mulai bila? Mulai semalam, bukan sekarang, semalam. Zalifah Puncak Jaili Kelia, Noh Hidayu Bukit Badung Ijuk Selangor, terima kasih. Ustaz, macam mana nak siap member kawan tak semayang? Dia lah ajak kita tak payah semayang, dia kaya-kaya. Pijak lah, payah warna. Garam nak tengok kan. Semayang lah pun. Hidup jadi orang Islam tapi tak semayang. Kan? So, itu yang saya sebut semalam tu. Kita selalu sebut kita ni hamba Allah, tapi perangai macam mana? Kita ramai baik benda Allah tak suka. Tu ni istidraj ni. Cerita dengan dia kepada Halim Yaakob, sharekan dengan dia pasal istidraj ni. Kan? Aisyah Umaira, sama-sama. Terima kasih banyak kan. Mudah-mudahan berkat sama-sama. Nur Syafina Safian, terima kasih banyak. Rizwan Wan, terima kasih. Asmida Muhammad, terima kasih. Fazrin Hafiz, salam Jumaat Ustaz. Macam mana nak istiqamah supaya tak keluar dari jalan Allah? Biru warna kegemaran Ustaz ke? Tak, dia macam ni. Dia bukan masalah biru segama saya capai ni. Mana yang ada dalam lemari itu pakailah kan.
Badariah Duai, Assalamualaikum Ustaz, salam Jumaat, Banting clear. Macam tu lah, dia punya signal kan. Abu Zah, dia seru clear sekamat. Oh, geng sekamat. Terima kasih Abu Zah, terima kasih. Ni sahabat ni Abu Zah ni. Terima kasih banyak. Ida K, Ustaz dari line di tempat saya. Ni hari line kat tempat saya sangkut. InsyaAllah saya dah ejar dah tu. Ni sekarang ni insyaAllah okey dah. Sungai Ustaz, semoga sihat selalu. Terima kasih banyak. Cinoni Noni. Assalamualaikum. Sungai Petani clear. Sungai Petani clear. Alhamdulillah. Ahmad Syahir, Ustaz raya nanti datang rumah boleh. Kalau dah habis PKP kau datanglah kan. Saripah Husin, Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Salam Satira Ismail, Baling Kedah clear. Salam Ustaz Muhammad Ashraf. Saha Om, Assalamualaikum Ustaz. PD clear. PD Port Dickson clear. Air laut Masin. Ustaz, pantai dalam clear. Pantai dalam tu belum laut dia dah. Pantai dah dalam dah kan. Pantai dalam clear. Norazita Abdul Aziz Kulim Kedah clear. Salam. Nyati Said beli beras di kedai Pak Mat. Semoga kita semua selamat. Berpantun lah ya. Baguslah tu. Kreatif. Rusnaliza Salman. Terima kasih. Nuswala Nordin. Hamilah Rambau clear. Rambau clear. Hamilah Kamariah Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hasidah Saad. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Farid Muhammad. Salam Ustaz. Duduk lama kat rumah. Macam-macam soalan anak tanya. Kenapa Zuhur Asar dengan Isyak 4 rakaat? Kenapa tak macam subuh 2 rakaat? Sebab biasanya subuh itu dibagi 2 rakaat. Salah satu sebab rupa-rupa tu solat yang paling susah sekali nak bangun. Jadi bagi 2. 2 pun belum tentu lagi bangun. Itu sebabnya tadi. Kan? Itu sebabnya kita ni cerita jangan persoalkan, tetapi buatlah tu perintah Allah. Bila kita lah merintahkan anak, cakap dengan anak, bah kenapa kalau anak tanya ni, bah kenapa subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Sebab Allah suruh, selesai. Jangan tanya oleh dah. Jangan banyak cerita. Yalah kenapa Allah suruh 4, kau jangan gaduh. Kau dah buat belum? Belum. Kau tak tanya banyak ni semayang tak? Pergi semayang. Tak kan. Sekali anak jawab, Abah marah, Abah pun tak semayang. Padan muka, semayang lah. Jangan tak semayang kan. Cahaya di dalam cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Selayang ku sayang. Stay safe Ustaz. Sama-sama lah kita. Nazri Hussein, terima kasih. Noraza Musafa, terima kasih. Syariri Syoib, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nasihin dan Liana, terima kasih. Faizal Ibrahim, cantik kursi. Dah cantik kursi pula korang ni. Satu orang balun langsir, seorang balun kursi, kejap sofa. Kalau dia menyarap baring ceramah kat kau mula dah puji kapet pula. Poning lah balun. Kan apa pun terima kasih lah. Terima kasih lah ya. Jahari Agil, Johor Baru hadir. Terima kasih. Siti Nur Huda Mamanet Amila, salam Jumaat. TKK. Tak ada, sekarang okey kot. Sekarang ni okey dah. TK. Bandar Baru Kedah, suara pelan. Suara pun nak tak kuat ya. Aduh, pesat pula ya. Macam-macam Fairuz binti Muhammad Sabri, lain Ustaz sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut juga Kak Muan ni. Ali Mahmad kata, Cik Do, Assalamualaikum Ustaz. Tawau Sabah lain clear. Sangkut-sangkut lah Syekh Ustaz. Ini Assalamualaikum, salam Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Abdul Wahab. Terima kasih Wan Mahni, terima kasih Nizam Manan, terima kasih Cimi Cimot, terima kasih Syam Sidik, terima kasih Nabs Zuzu, terima kasih Zani Saidi, terima kasih. Dan dah jadi orang tampil di rumah tetap di Jolobu. Azria, dia jawab soalan lah, terima kasih. Instagram yang Alhamdulillah Ustaz, lain dari Sarawak clear. Suzuka EV, terima kasih banyak. Wahya Osman, terima kasih. Noreni TJ, terima kasih. Asyah P, KRU, bukan KRU, kru Pok Kelang lain clear, terima kasih. Halimah Nordin lain clear, terima kasih. Muhammad Anif, terima kasih banyak. Siti Udah, Ustaz tak panggil suami saya ni susah sangat lah nak bangun solat ni ha. Nama dia Ashrif bangun bongkar. Sekejap lagi kalau kau tak bangun lagi, pakat dengan anak-anak ya, pakat dengan anak-anak Huda, pakat dengan anak-anak baca Yasin mamai, keliling berkatil itu. Nah, insya-Allah dah dah bangun. Kan? Sani Muhammad. Dah bangun Ashrif, bangun. Subuh. Yo, tidur dia. Bongkar bangun. Semayang. Sani Muhammad, terima kasih. Muhammad Saleh Syawal, terima kasih. Semoga satu family sihat naknya. Terima kasih banyak. Rosni Zun, samalah kita. Terima kasih banyak Muhammad Saleh Syawal. Sama jugalah saya doakan semua keluarga kita semua sihat. Rafi'ah binti Saleh, Singapura clear Ustaz. Terima kasih. Syekh Muhammad Al-Bagir, lain clear. Macam mana tu kita sedang diuji ketat. Maklumlah kita anggap biasa-biasa je. Kadang orang tegur kita pun tak perasan. Mana boleh tak perasan. Dia macam ni ya. Bila orang tegur kita, kita jadi rasa marah. Itu dah mula
Sebenarnya orang yang menegur kita ni sebenarnya satu rahmat, tuan-tuan. Satu rahmat bila orang boleh tegur kita. Tapi kalau orang tak boleh tegur kita bogik, bosak kepala, rasa anda je. Nak marah, nak ditakik, nak ditolan ni orang yang tegur kita tu. Nak ada masalah dengan hati kita. Janganlah kita ni istidraj, tuan. Jangan kita sampai kena balada di istidraj ni. Kerana apa tagur tu jadi mada tali timur dah mula tetap buat kejahatan yang kita biasa buat, tuan. Tu minta jauhkan. Muhammad Adam Kajang Kelia, Farid Payit Bintulu Kelia, Kak Ngahyati, terima kasih. Cik Puan Muda Salwa, terima kasih. Sumandak Lina Mayang, terima kasih. Salam Lahad Datu Sabah, terima kasih banyak. Nombor plate di Sabah, tuan-tuan, SD, tuan-tuan, SD. Itu sebab nombor plate kereta saya pun SD Syamsul Debat, tuan-tuan. Lahad Datu, nombor Lahad Datu. Zila Nizam, Assalamualaikum Ustaz, dah habis ke baru join? Dah habis dah, tinggal nak kesimpulan je kejap lagi. Hamidah Idris, terima kasih banyak. Gadik clear, Gadik. Tampek saya main takraw kemarin. Saya training takraw dulu, kawan-kawan saya ramai dekat Gadik. Terima kasih banyak. Hamidah Idris, terima kasih. Dio Pro, terima kasih. Daripada Singapura, terima kasih banyak. Yusri Seman, Aikro, jelas, thank you Ustaz. Fauzi Suhaimi, macam mana nak rasa manis dalam ibadah? Senang aja. Nak rasa manis dalam ibadah adalah buat berterusan. InsyaAllah kita akan dapat kemanisannya. Niatkan kerana Allah. Carilah khusyuk dalam semayang, insyaAllah. Cari kesempurnaan ibadah. Amy Rusyaidah, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Sama-sama. Damai doa. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Baik kau, Alhamdulillah. Afian Bahrain tahun ni balik pilah. Tahun ni tak dapat balik pilah Ustaz. Apa hal pula? Belum tahu lagi kan. Tunggulah kau PKP selesai esok. Kau boleh balik, terbalik lah. Jap, jorok-jongok pun tak apa kan. Sunnah Salawat Keliwa Azhar Muhammad Azmin, jatuh-unjak ni banyak TikTok so Ustaz. Jadi muka orang lain. Suara Ustaz, apa pandangan Ustaz? Dan banyak dah share lah tu. Lantak dia lah. Dia dah tak ada kojo kan. Elok lah tu. Tapi jangan kita pandang kelakar dia mengikut kita tu. Tapi pandang isi kandungan itu. Isi kandungan itu. Terima kasih banyak lah. Orang yang sudi buat TikTok pakai suara saya. Dah tak ada suara lain dia nak pakai. Dia pakai suara saya. Tak apalah. Macam mana pun terima kasih banyak lah. Makna dia tengok lah camah situ kan. Pilah Hamzah. Pilah Kelia Ustaz. Terima kasih. Bonda Ita Ustaz, saya tak hafal doa kunut, boleh tak kalau tak payah baca? Hukum bacaannya sunat. Bacaannya sunat. Tetapi kalau ikut Imam Syafi'i memang dia adalah satu sunat yang diberatkan. Maknanya kalau boleh baca. Bukan susah bona baca doa kunut tu. Lancar lah kau jap. Ni tengah tak ada kojo PKP di rumah. Mana menonggok ngangkang kan. Lancar lah kau jap. Payah bona. Kan? Kan? Medik-medik Ustaz, macam mana nak berkatkan rezeki? Senang je cari rezeki yang halal. Apa Nabi pesan? Carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Walaupun sikit, cukup. Itu penting. Dodiana Nafiah, Assalamualaikum Ustaz. Salam Maidus, terima kasih. KK Kota Kinabalu, apa khabar kalau kau? Terima kasih banyak. 5 men, terima kasih banyak. Ayu Sarah, semoga perkongsian bermakna batu pajuk. Terima kasih. Mas Hanika, terima kasih. Si Manis. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi dan salam Jumaat semua. Samalah. Assalamualaikum. Mampang KL join the kelas. Terima kasih. Khairul Amri, terima kasih. Rizan Abdullah, terima kasih. Mariati, terima kasih. Anis Haniza Jauhari, terima kasih. Semua clear. Riz Khairins. Kami orang Sungai Petani. Ustaz sihat ke? Alhamdulillah. Muhammad Syafiq Aziz, Assalamualaikum. Rindu ni nak tengok Ustaz tak handsome macam biasa. Ayat ke kan? Maria Syarani Bandar Baru Salak Tinggi. Okey. Sarah Salihah, terima kasih banyak. Mamang Ganu masih. Ustaz tanya, betul ke makanan disumbangkan pada petugas tidak boleh bawa balik dan haram bagi pada isteri, suami atau anak? Sebenarnya hak kita ke tidak, tu soalan ni. Kalau bukan hak kita, jangan bawa balik. Tu je. Kalau ada lebih orang, contohnya orang yang ngicah ni ada lebih ni, kau bawa balik. Kalau tidak kan membazir, membuang. Itu tak apa. Ya? Muhammad Syarin Sarip, Bukit Antarabangsa Kelia. Imal Ekoi, Assalamualaikum Ustaz, boleh tak tolong mengesap buat saya dalam rumah tangga? Bila isteri kata dah tahu hati, saya masih nak pertahankan rumah tangga saya. Saya pun tak tahu macam mana nak letak masin, tak garam, tak mani. Macam ni lah tuan-tuan kepada Imal Ekoi, suami isteri satu je lah. Rumah tangga kita ni selagi mana boleh dipertahankan. Perkara halal yang paling Allah tak suka adalah perceraian. Jadi seboleh-bolehnya jagalah hubungan yang baik dengan baik. Dan sebagai suami isteri, jangan cari kesalahan. Cari salah, memang jumpa kelemahan isteri, akan dapat jumpa banyak kekurangan suami. Memang ada. Tetapi alangkah indahnya kalau kita melalui satu proses
Satu proses yang disebut dalam istilah Jawa itu iaitu reciprocal process. Proses lengkap melengkapi. Suami lengkapkan isteri, isteri lengkapkan suami. InsyaAllah kalau kita akan bahagia. Ya, ingat tu. Tak ada nak tahu-tahu hati. Ngadolah, jagolah rumah tangga elok. Ya, jaga rumah tangga elok. Hani Mekah, Assalamualaikum Ustaz. Tengah nuklear semua ke Ustaz. Saya Sokmo, makasih. Ya Ustaz, selamat hari Melaka. Terima kasih Syarizal Muhammad Zaini. Lambat saya jumpa kuliah subuh hari ni sebab subuh lewat. Haha, memang aku. Terima kasih Syarizal. Afzal Zainul, salam Bang Acul. Macam Zal, sihat Afzal buat apa sekarang? Lama tak jumpa, bila nak lepak-lepak, panggil budak-budak debat. Kumpulkan. Jumiah Muhammad, Assalamualaikum Ustaz, saya di Singapura. Masih Puan Jumiah. Tinggal kali 21, 2, 3, 4. Syukran Ustaz Samsul Debat. Sabarlah aku. Malih warna, kau baik pantun. Hairul Nizam, salam Ustaz JB Cerah Alhamdulillah. Cik Dol, semoga dimudahkan segala urusan dan perlu segala hari ini Ustaz. Terima kasih banyak. Man Saujana 2, salam Ustaz. Pak Ustaz. Ya ke lepas Ustaz Ijaz tadi view dah jadi tepi je. Tepi. Macam ni pula tepi pula. Elok je ni nampak. Sarina Hasan, Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi dari Kampung Lukut, Kota Tinggi, Johor. Info Encik Kojo Lobak, Kojo Lobu, clear. Masih banyak. Nazri Hussein, Gua Musang, clear, terbaik. Imam Ismail, Assalamualaikum Ustaz, sampai pagi. Macam mana kalau imam bacaannya dengan salah tajuk Ustaz? Makmum pula semua perempuan. Kan makmum tak apalah. Kau boleh, kalau rasa tahu benar, kita boleh farkah semain sendirilah tuan-tuan. Perempuan sekalian. InsyaAllah. Tapi tengoklah, kalau clear sangat kesalahan tu kan, menyebabkan takut tak betul kan, kita mufarakah lah semayang kat belakang. Marina, Assalamualaikum Ustaz, Sedawang cantik lain. Terima kasih Puan Sumanti, salam dari Sarawak. Samsul Kamal, Alhamdulillah kuliah terbaik Tampin Singapura. Terima kasih banyak geng Samsul ni. Anwar Siddiq, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa malam ini, tak silap saya lah, nanti saya akan maklumkan balik dalam Facebook ni. Maklum kembali kemungkinan besar saya akan bersecara langsung dengan Abang Samsul Rau baru dia. Dua Samsul. Dan insya-Allah esok malam saya akan secara langsung live bersama dengan Ustaz Haslim Bollywood. Dan saya akan arrangekan next week bersama dengan Dr. Zaharif. InsyaAllah kita akan pilih semasa sesuai. Banyak pula yang minta kan. Anwar Siddiq, kamera fokus ke tepi. Macam mana lah fokus ke tepi pula tu? Saya tengok elok Kiut. Adalah dua orang Aiman tak kisah sangat Ustaz, jadi baik faham. KL clear, Semendak Lina Mayang, Lahad Datu Sabah clear, Siti Arena Pasir Gudang Johor clear. Assalamualaikum Ustaz, ceria Ustaz. Boleh diberi nyawa lagi Jumaat ni, anak rajin solat dan cakap siapa tak solat tak dapat bantuan ayam goreng mak. Diugut dengan ayam goreng kan, dah laku kalau laku tak apalah tuan. Syam Siddiq, salam Ustaz, apa cerita terbaik itu budak soalan anak kecil bertanya Allah tu apa dan Allah di mana? Allah itu Tuhan kita dan Allah sedang melihat kita. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan kita. Di manakah Allah? Allah ada di mana-mana, tapi Allah itu satu. Ingat. Atikah Zulkifli, kalau tidak salat tapi rezeki murah atas doa ibu tiap hari untuk anak termasuk juga ke? InsyaAllah termasuk anak juga. Tak salat tapi rezeki murah atas doa ibu tiap hari untuk anak termasuk juga. Macam ni? Jap. Baik. Kalau tak solat tapi rezeki murah atas doa ibu setiap hari, mana kita tahu tu murah rezeki sebab doa ibu? Mak memang mendoakan kita, ibu doakan kita, tapi perangai kita tak salah mak kita, tak babit orang lain, kita lah punca. Jadi macam mana pun jaga-jaga bab istidraj yang saya sebut tadi ya. Normal mana? Salam Ustaz, Tanah Merah clear, memang confirm. Alhamdulillah Ustaz, memang semak berat mau ni. Assalamualaikum Ustaz dari Saudi Arabia. Assalamualaikum. Aduh, rindunya nak ke tanah suci lagi. Ya Allah, kalau tidak tu tiap-tiap tahun pergi tuan-tuan dan puan sekalian Itulah tahun ni tengoklah tuan-tuan, rasa-rasa macam tipis saya tahu ni kan. Nampaknya tu. Untuk malaman semua saya alhamdulillah dapat panggilan haji tahun ni tuan-tuan, tapi nampak gaya tipis benar lah. Tipis benar. Tapi tak apalah, insya-Allah. Kita doalah, adalah hikmahnya tuan-tuan. Pergilah pada tahun-tahun yang akan datang pula. Ifah Sarifah,
Anak saya setiap kali waktu solat mesti nak tanya kena suruh. Bagi tips sikit nak bagi anak solat tanpa suruh. Sebenarnya cara memang kena suruh. Budak-budak memang kena suruh sampai satu tahap biar dia faham. Sampai satu ketika dia akan faham kenapa dia kena solat, kenapa dia kena didisiplinkan untuk solat. Yang sebenarnya kita ni anak kena tahan semangat untuk suruh dia solat hari-hari tu. Zarina Khairan, Assalamualaikum Ustaz. Jum'ah Muhammad. Salam Ustaz, jika ni COVID-19 makin naik walaupun dah cuba, mohon Ustaz doakan negara kami turun COVID-19. InsyaAllah kita kena doa dengan Allah Ta'ala dengan penuh yakin. Dan ingat, doa ni mesti disertakan dengan usaha kita semua. Rakyat Malaysia, Singapura, Brunei, semua kena sama-sama usaha. Semua, seluruh dunia kena usaha sama. Kalau tidak, kalau kita tak mainkan peranan di negara lain masih ada, maka dia akan merebak balik. Ya, tu kena ingat. Rin Khairin Ustaz pula kono ni kan. Syarifah Khalijah, Oji Razali, Wana Hanjarmi, terima kasih banyak. Pontian Johor, Hashim Al-Jalabu, terima kasih. Nazminon, terima kasih. Nori Jamilo, Syida Shizuka, terima kasih. Batu Pahat Halimah Nordin, terima kasih banyak. Puan Iwa Banting Kelia, Jimudin Aziz, terima kasih. Makcik Bawang, apa nama Makcik Bawang kau pakai ni? KK Eli terima kasih. Khairi bin Laden, terima kasih. Khairul Anwar Azman, terima kasih. Muhammad Zain, terima kasih. Eli M. Lili, terima kasih. Didi Idris, terima kasih. Arnis Bangka Aisawan, Assalamualaikum Ustaz, clear. Saya dari Singapura, clear, terima kasih banyak. Nur Rashid Rahman, terima kasih. Nur Faizal Muhammad Fakir, terima kasih. Izahar Lisa, terima kasih. Sarbini Saleh, salam Ustaz dari Singapura, masih banyak. Okey, Alhamdulillah lain dah clear lepas Ustaz Ijaz tadi, terima kasih. Maknanya saya tak payah pakai ni. Ustaz dah tak berdebat ke sekarang? Tak berdebat, insyaAllah. Kalau orang nak berdebat dengan saya, boleh, tak ada masalah. Bila nak debat, tajuk cakap. Apa tajuk nak cakap ya? Kan, macam mana PKP nak keluar mana, nak debat apa? Saya masih lagi menjadi jurulatih lah untuk beberapa universiti dan beberapa sekolah bahasa penuh. InsyaAllah kalau mereka tu biasanya bila minta masa, dia akan booking appointment dengan saya untuk bincang tajuk perdebatan dan saya akan ajar dia orang lah. Saya akan masih lagi mengajar lah. Nak berdebat dah habis umur kot. Ikutkan kalau peringkat universiti dulu memang tak masuk kan. Saya dah menang. Saya dulu waktu saya masuk debat di universiti, sebab ada yang tanya saya, Ustaz ni cakap seorang boleh lah, debat boleh ke? Tuan-tuan dan puan sekalian, saya untuk debat diraja, saya top rank best speaker Malaysia. Dah tahun 2000, 2001, 2002, begitu juga debat yang kebanyakan pertandingan debat di Malaysia saya dah menang dah. Kemudian pada final year, ketika di universiti, final year, tahun akhir, saya bersara dalam debat sebab saya dah menang semua. Pidato, debat semua dah menang. Jadi lepas tu saya concentrate, fokus untuk mengajar debat dan pidato. Itu saja. Jadi tak usah tanya saya. Dan kemudian jangan tanya saya daripada mana nama debat tu. Tunggal kali dua, situ cantik buat Ustaz duduk di atasnya kot. Sabarlah aku. Aduh, hai korang ni. Ada bondo tak yang pedas sikit kau nak tanya? Noraini Dulin, Suhana Alam, terima kasih. Kustiah Sulaiman, terima kasih. Muhammad Yusri Al-Jauzi, terima kasih. Ustaz, kata-kata nasihat terakhir kontan insyaAllah. Sekejap lagi saya bagi kesimpulan istidraj ni. Hailmi Zahrudin, terima kasih. Nur Hidayah Ayang Noi, terima kasih. Batu Pahat Sumandak Lina Mayang, cantik bunga kat belakang. Terima kasih. Kursian Nancy, terima kasih. Dosa-dosa tak Ustaz bila saya terpaksa menyembunyikan tentang perislaman saya daripada mereka sebelum ini. Tak ada tujuan lain tapi hanya untuk menjadikan hati mereka, menjaga hati mereka walaupun saya terpaksa sembunyi. Sembunyi kalau solat kat kampung. Tapi alhamdulillah sekarang mereka telah menerima saya seadanya. Tak berdosa pun. Sebab niat kita tu, kita tak nak mengecewakan dia. Tapi yang penting kita tahu apa yang kita buat. Allah Maha mengetahui kekuatan kita. Tapi sekarang ni dia dah terima, alhamdulillah. Rohaya Talib Manjur, terima kasih. Azur Ahmad Nani, terima kasih. Mazman Zamri, terima kasih. Baik pada Bangi, terima kasih banyak. Nat Nadia, terima kasih. Said Mahali, terima kasih. Batu Pahat, Bapak Tua Wawal, terima kasih. Jeli, clear. Azwan Nonfat Khiyah, Perak, terima kasih. Liah Sumakirah, terima kasih. Abang Kolej, terima kasih banyak. Nama Abdullah Sani, terima kasih. Subuh tak baca kunut, tidak menjadikan solat tidak sah. Katalah tak terlupa kunut dan terlupa juga sujud sawi pun sah solat yang risau.
Kemudian Nadia Robia Bahru, makasih. Hanisah Cameron Kalia, Muhammad Jazli Syam, makasih. Jazli Syam Jamil, makasih banyak. Adenan Karim, makasih banyak. Dah benak nak menghafal, boleh hafal, relax aja. Adenan Karim, niat sebab kita nak jadi imam, ingat kita nak hafal surah ni supaya membagaikan surah yang kita baca. Tapi nak baca surah yang sama tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Hasnah Muhammad Ansar, makasih banyak. Nur Hati Ahmad, makasih banyak. Nur Asma Haliza, makasih. Misran Bahudin, makasih. Namazlina, makasih. Majlimu Langkawi Channel, Majlimu Channel, terima kasih banyak. Majlimu Channel ni banyak buat liputan tentang saya, makasih banyak. Hati ni Ahlia Syukri, aku Ustaz buatlah tajuk sihir, insyaAllah. Muhammad Nasiruddin, terima kasih banyak. Rohani Pokno, terima kasih. Hidah Sarita, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau baca doa tolak bala nak aminkan dengan tadah tangan atau terbalikkan tangannya? Kalau ikut ulama dulu tak payah, ada doa je lah. Cuma di Negeri Sembilan dia ada beberapa amalan tarekat ni. Dia Rabbi Shfina min kulli da wa afina minal bala'. Dia terbalik macam ni kan, tak payah. Tuhan, kita mohon pada Allah, minta pada Allah aja. Tak pada Allah. Orang lain nak baik, kita jangan baik kan tak faham yang baik. Doa macam biasa. Kita minta dengan Allah ni. Pula kita macam ni pula dengan Allah. Macam ni tak dengan Allah. Azam Azmi tumpai iklan sini ya. Mula-mula kami atas sesi telecounseling, boleh kawal saya. Siapa nak sesi kaunseling dengan Puan Azam Muhammad Azmi ni, boleh lah tanya dia untuk bantu anda pada waktu PKP ni, InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, saya suka dengan ceramah Ustaz. Saya pernah sekali je ceramah, pergi ke ceramah Ustaz di Enstek nilai. Hopefully dapat pergi lagi, InsyaAllah. InsyaAllah. Syafiq lama dah tu kan kat Enstek tu. Ning Ruza, Assalamualaikum salam. Syafiq Azwar Zabi, masih. Ustaz meh on air Negeri FM. Boleh, tak ada masalah. Bila nak ajak tu? Boleh ya. Kalau nak saya datang pun boleh. Dah okey ya kan? Kan? Tapi pakai mask lah kan kalau kita on air. Kan nampak pun muka tak? Steady Syafiq, selamat bertugas Syafiq. Ning Ruza semencik clear. Azlin MN, nampangan clear. Alhamdulillah. PKP macam mana? Macam ni lah. Macam mana? Kan? Sita Makno sebagai Ustaz, saya pada Bukit Katil, penunggu setia dan tengok dan dengar dengan Ustaz masa PKP ni. Terima kasih banyak. Ini Ibrahim Ustaz dah tanya, kena tanya sebab nak puasa ni. Ada kawan tanya kalau buang air besar, kalau susah nak keluar, boleh tak kalau COVID batal tak puasa? Terpaksa tanya Ustaz. Terima kasih. Macam lah, dia tidak menjadikan. Kita niat kita nak buang air besar, kita nak cuci bersih-bersih. Itu sebab kita buat kan. Bukan ini tak menjadikan mengenyangkan. Tak menjadi mengenyangkan dan bukannya kita masuk makanan. Kita kena faham. Itu tak batal puasa ni. Selamat Ustaz. Bu Habibah, terima kasih. Nak Nadia, terima kasih. Jangan orang tentukan rumah tangga kita dengan Allah. Masuk jaga solat, cukup Quran, bicara dengan Allah setiap masa. InsyaAllah rumah tangga bahagia, jaga Allah. Ya Allah, jaga rumah tangga. Terima kasih. Sari Hashim, terima kasih. Ji Muhammad Jadi, terima kasih. Nur Azra, terima kasih. Zaman Jalaluddin, terima kasih. Salawatina, terima kasih. Muhammad Syarizan, terima kasih. Pula muka sebelah pula. Ni elok kamera ni. Ada masalah pada line tuan-tuan tu yang nampak kamera, nampak muka saya sebelah ni. Sebab saya tengok okey dia. Muhammad Mukhlis Izri. Sajuk nampak Ustaz pagi ni. Terima kasih tak tahmian. Pengisian. Arif Adli, apa penyediaan awal sebelum Ramadan? Cari buah kurma. Ida Ceras, terima kasih banyak. Salam Arif Adli, terima kasih. Baru Syahdu UAK Faridah Safian, insyaAllah. Nur Baya Abu Bakar Siddiq, tak nampak Ustaz. Izai Muhammad, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mazba Zamri, Ida Sarila, terima kasih. Hafiz Abdul Razak, terima kasih. Lia Dalia, terima kasih. Siti Nubaya Arifin, Ustaz, apa gambar Ustaz CP tu? Hegan pula, macam mana CP pula? Rasa elok ada. Yang tak ada saya jas apa pun, saya jas lain je tadi. Anak saya berumur 3 bulan tapi belum ditanik, belum cukurkan lagi rambut sebabkan corona. Berdosa tak Ustaz? Apalah, teknik ni cukur ni sunat. Yang bodoh-bodoh sunat yang Nabi buat. Tapi kalau kita boleh buat tapi ni dah 3 tahun dah. Tak ada masalah. Tak ada masalah tuan-tuan. Kalau kita nak cukur lah, cukur sendiri. Cukur sendiri. Tapi manalah nak timbangkan rambut tu. Timbangkan rambut tu ikut kadar emas hari ni, berapa gram rambut tu. Sedekah ke masjid ke mana kau. Rindu
Juga benar saya pun rindu nak ke Tanah Suci. InsyaAllah kali ini saya akan pergi dengan Amikela tu and travel. InsyaAllah pergi dengan saya insyaAllah. Ya. Siti Zalam Muhammad Sarif, terima kasih. Siti Azni Jomah, terima kasih. Aminah Kelia. Assalamualaikum Ustaz, tolong dia. Saya tersangkut kat Singapura. Ustaz, ya ke? Oh, InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan cepat ya. Syah Nizat Sakiran, sabut nama dan puih tikau, sabut nama dah ha. Azian Husin. MSM Musa. Siti Zalim Muhammad Sarif, salam Jumaat. Syahila binti Muhtar, terima kasih. Salmiah Hadri, Raub Kelia, Izham Isnudin, Sanijas daripada Singapura, terima kasih. Izham Isnudin, salam Sarawak. Jun Sinar Baiduri, terima kasih. Afizul Saidi, adik Pis, jam, okey. Bila boleh hantar? Boleh hantar sambal nak? Sambal power boleh? Rizaluddin Bagani, salam Ustaz. Dari kampung Simat Johor. Ya, sekampung kita Johor. Faridah Jamaluddin, Ustaz dari Pekan Pahang. Jahat ke? Ida Sarita, terima kasih. Ida Sarila. Tak payah terbalik-terbalik tangan dah. Doa-doa macam biasa. Saya dah cakap tadi. Dor Aisyah. Rosidina Saharudin. Masih Warahman. Belanja pantun untuk sarapan pagi ni. Apa pula belanja pantun pula? Tak laku dah belanja pantun untuk sarapan pagi. Mana ada kau boleh selamat pakai pantun? Nasi lemak buah bidara. Buah keranji dalam perahu. Macam tu lah. Kan? Tapi si lemak buah bidara, kalau kau pakai pantun si lemak tu pun tak dapat. Si lemak tu pergi dah. Kan? Tapi kalau nak, orang boleh lah. Boleh kan? Nanti kan si pantun lah. Apa yang teragak tuan. Assalamualaikum Ustaz, lepas PKP ni main lah datang kapal lagi ya, insyaAllah. Satu Malaysia saya pergi tuan-tuan. Itu sebabnya dalam PKP ni lah dapat rest tuan-tuan. Kalau tidak hari-hari tuan-tuan, pagi petang malam, kadang sampai 4-5 ceramah sehari. Tapi ni adalah hikmah, dapat rehat, kumpul tenaga, mudah-mudahan ada energi yang lebih lepas PKP nanti dapat bertemu dengan tuan-tuan sekalian. Ada umurnya dan rezeki, insyaAllah saya akan sampai balik kat tempat tuan-tuan. Adik Hafiz Mak Tekeh tahu. Adik Hafiz tahu kau tu Hafizul Mak Saidi. Siapa lagi jangan lupa kiriman sambal. Tak cukup sambal entah kirim kat malam. Okay, Rosa K Shopee, masih Muhammad Azari, masih Jusina Badu, masih Joanna Johan, masih Muhammad Afi Ahmad, masih Syazwari Darani, masih serta kuat semangat membesarkan amanah Allah seorang anak IQ. Ya insyaAllah, mudah-mudahan saya doakan Puan Syazwani Durani kuat membesarkan amanah Allah anak-anaknya. Walaupun anak itu OQ, dia adalah anak yang istimewa. Allah berikan anak-anak syurga ini untuk kita jaga dan didik dia dan cuba bimbing dia supaya dapat menepani kehidupan pada hari ini yang akan mencabar. InsyaAllah kuat semangat Puan Syazwani. Ibnu Kamardin, terima kasih. Syahila, terima kasih. Apa membatalkan puasa saya dah bagi dalam tajuk Ramadan tu, saya dah bagi sebelum ni. Kalau nak bagi lagi insya-Allah kita ambil dalam satu tajuk Ramadan ni sebab panjang nak urai ni. Assalamualaikum Taman Desa Orkid Sawang, terima kasih. Jemaah Taman Orkid, terima kasih. Muhammad Izari, terima kasih. Al-Hafizah Julaihi, terima kasih. Ibnu Kamardin, terima kasih. Musafa Muhammad Ali, terima kasih Ustaz. Pemerintah Ustaz tak mesti saya mengikutkan suami. Wahai suami dah berubah, itulah perangai tuan-tuan. Sudah lelaki perempuan ni semua ada pattern-pattern dia sendiri. Kadang orang perempuan ni biasalah dia sebut tu untuk perhatian. Tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebagai suami isteri, belajarlah jangan mengungkit apa yang kita dah buat. Sebab apa yang kita ungkit, malaikat akan padam pahala kita. Itu kita tak nak rugi tuan. Jadi jangan kita ungkit-ungkit apa benda yang kita dah buat. Jadi kalau nak anda kata apa, kita buat tajuk lah untuk esok. Ya. Tak baby orang sebelah mana. Tak ada orang sebelah macam mana. Syamruddin, handphone yang masalah nampak sikit-sikit je tu. Orang lain semua clear ni. Orang lain semua clear. Nampak tepat muka saya. Macam mana orang lain sipi-sipi? Ada masalah lain tu. Nak tanya Ustaz bila nak baca zikir Hasbunallah ni'mal wakil 313 kali. Sebelum tu kena baca surah Fatihah. Kalau boleh tak dibaca surah ketika haid. Sebenarnya zikir ni tak ada masalah. Zikir kita bukan baca satu ayat Quran. Kita ambil sebahagian untuk zikir, untuk mengingat Allah. Tak ada masalah tuan-tuan. Jun Sinar Baduri, lain dan okey. Jo Sam, Ustaz maaf pagi. Orang busuk hati ni ubatnya apa Ustaz? Wangikan hati balik. Suruh dia kembali kepada Allah. Kan, busuk hati, dongki kan. Apa nak buat? Dekatkan diri kepada Allah. Baca Quran hari-hari. Nasional Ustaz doakan mak ayah saya di Pedah sihat. Selalu dah 1 bulan tak jumpa. Hari-hari video call. Kira tu insyaAllah mudah-mudahan sihat walafiat. Dipelihara oleh Allah SWT. Izhab Misnudin, Ustaz baju raya dah tempah ke belum? Warna apa? Tak ada nonton tempah baju raya lah. Baju yang elok-elok tu pakai lah.
Mustafa Muhammad Ali, kamera okey, clear, terima kasih. Azizah, Assalamualaikum Ustaz, ada seorang kawan suami ni niat masuk Islam. Suami saya dah kawan dah dan kawan nak menyambut dan meraihkan dia sebab dia nak masuk Islam, dan masa majlis hari jadi dia mengucap 2 kali syahadah. Suami saya kata dia hantar mesej dia perlu balik kampung dulu untuk beritahu mak ayah dia untuk minta izin. Jadi pertanyaan saya, macam mana kalau Ustaz nak berdepan dengan orang macam ni? Dia dah masuk Islam kan, alhamdulillah. Masuk kampung, balik kampung, beritahu je lah mak ayah. Bukan nak minta izin dah kan. Cuma minta lah mak ayah dia terima kan. Itulah dia. Macam mana pun tu tetap mak ayah dia. Kuapalah besok untuk maklumat semua. InsyaAllah saya akan bersyarah langsung. Kebiasaannya subuh pada jam 6.30 pagi. Setiap hari insyaAllah. Tugas subuh. Walakim masih jelita ain macam kursi pelamin. Tak habis kau ni lah. Isman Jumain, Assalamualaikum. Nak minta pandang Ustaz, derma amat digalakkan, tapi dalam masa sama perlu tempat sempadan untuk pelajaran anak-anak dan perubatan. Macam mana nak buat pengurusan benda ni? Tak dapat bagi banyak, bagi sikit, itu je kan? Jadi makna kita kena pandai lah rancang perbelanjaan kita, insyaAllah. Berbelanja sekadar yang perlu, jangan ikut hawa dan nafsu. Dapur dah manggil subat sarapan, Paut dah menyanyi lagu rock. Saya pun dah macam-macam lagu dah kat Paut ni. Nurul Huda, terima kasih banyak. Maafkan saya selamat melahirkan anak pertama kami. Suami kat Singapura, tak boleh balik Malaysia, ya ke? Ya Allah Akbar. Saya doakan, saya nampak cara penuh dah mesti nampak cara perempuan. Betul ke tak? Betul ke tak perempuan? Omak dia, anak lu tak boleh dah kan. Doa lah banyak. Doa banyak-banyak, insya-Allah. Ya. Sami salamin. Kedai cendol mak mutua kat Johor tak buka kau. Semua kedai tutup. Lagi mau tanya, ayo, man gomo pocito Ustaz sihat ke sihat mila kuaki batu kiki Jambatan Bosi. Kampung Anto, Az-Zahra Sahida Muasas tak sihat ke? Alhamdulillah, Bogi JB, Samtuan Samsul. Mazani Syakari, Mazazmi, Muhammad Rafiuddin, Nazmi Syah, terima kasih banyak. Boleh minum ni dah. Salmiah Hadri, terima kasih. Mahdi Khairafiq, terima kasih. Aziz Husin, terima kasih. Azhar Sahida, semoga kita semua lindungi tak kira di mana pun. Marati, ingin nak tengok Ustaz Syamah dapat masuk jumpa Ustaz. Seronok dengan Ustaz Syamah cakap negeri dan Noni 9. Doakan dan semoga sehat ya Ustaz. InsyaAllah saya akan sentiasa mendoakan. Salam Ustaz, dapat tengok kuliah lagi. Ustaz sehat, alhamdulillah. Nina Zrina dan baru masuk komen, boleh tak nak qada solat dulu pada solat isyak. Masuk salat waktu yang saya tak buat dulu dan qada selepas saya solat isyak. Boleh, tak ada masalah. Yang penting qada buat. Ya, pada bila masa lapang kita nak buat, kita buat je solat qada, tak ada masalah. Ya. Salam Jumaat, Okun, terima kasih banyak. Kita ambil satu lagi komen. Tengok kalau ada soalan satu lagi. Kalau ada, tengok. Okeylah. Maknanya kalau tak ada, saya pergi kepada kesimpulan program kita pada ni ada satu. Muhammad Adib, ada kawan saya tanya, isteri dia asyik order food panda, padahal tiap-tiap bulan di poket bagi, nafkah pun bagi. Dia bagi tahu gaji bukan besar mana. Macam ni lah, mana boleh jimat tuan-tuan. Dalam masa ni, masa ni hari-hari food panda ni main-main, yang gomok panda tu, kita ni makin kurus kan, makin koring. Terima kasih banyak. Nazmi Syam, terima kasih banyak. Cik Mas, pohon cerahan terpuasa lepas 5 pasal ramai masih macam ni. Semalam pun ada yang tanya tentang dia dah puasa macam mana. Macam ni lah, kalau ikutkan lepas 15 Syaban tidak ada lagi puasa sunat selepasnya. Dan sampailah ada yang tanya sehari sebelum lagi lah tak boleh puasa sebelum Ramadan, tak boleh. Melainkan lepas 15 Syaban yang dibenarkan puasa, pertama orang yang puasa qada dengan puasa nazar dibenarkan, ataupun yang keduanya adalah orang yang dah membiasakan dirinya, melazimkan dirinya berpuasa Isnin Khamis daripada dulu lagi. Dia memang dah semayang, memang puasa Isnin Khamis, jadi dia tak ada masalah untuk teruskan Isnin Khamis tu walaupun lepas 15 Syaban. Tapi kalau kita tak pernah puasa Isnin Khamis, tiba-tiba lah datang rajin lepas 15 Syaban tu, jangan buat tuan. Ya? Tak ada solat, tak ada puasa sunat sampai 15 Syaban. Okey. Terima kasih banyak. Jadi itu saja untuk hari ini, insya-Allah. Dan kesimpulannya hari ini kita bercerita tentang istidraj, betapa Allah berikan nikmat supaya seseorang itu terus jauh daripada Allah. Dan Allah Ta'ala bagi sesuatu nikmat dalam keadaan Allah tidak meredainya. Maka marilah bersama-sama kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selaras dengan firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa,
Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan mati di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Semoga kita semua sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar pesanan pemerintah, dengar arahan pihak kerajaan, pihak berkuasa. Jangan ke mana-mana, duduk di rumah melainkan ketua keluarga untuk mencari kelengkapan keperluan keluarga, keperluan asas di rumah. Stay safe, stay at home. Jaga kita, pastikan kita memastikan diri kita, keluarga kita ada keadaan sehat, tip-top mudah-mudahan, kerana kita perlu menang dalam perjuangan kita menentang COVID-19 ini. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi esok, atau insya-Allah kalau ada kesempatan malam ini saya bersama dengan Abang Samsul Ragau, insya-Allah secara live sama dengan dia. InsyaAllah, saya tak pasti lagi Facebook ke IG, belum pasti lagi apa-apa. Saya akan announcekan di dalam FB dan dalam laman sosial, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian follow saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.